Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ibu, bapak-bapak, sesaudara-sesaudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah taala. Pada tengah hari ini Allah taala bagi kekuatan pada kita. Pertamanya dapat kita menunggu waktu zuhur. Ya. Kerana solat yang terbaik ataupun orang yang terbaik dalam mendirikan solat, antara cirinya bila dia menunggu azan. Jadi kita ni sedang menunggu azan. Yang kedua ialah orang yang bergerak bila mendengar azan. Itu nombor dua, kan? Dia duduk, lepas tu dia dengar orang azan, dia pergi ke masjid surau. Yang ketiga ialah mereka yang tidak mempedulikan azan. Tak peduli azan lah banyak mana pun, dia tak peduli. Jadi kita mudah, alhamdulillah, Allah bagi kita pada petang ini ataupun tengah hari inilah, besok tak tahu lagi, kan? Iaitu kita dapat menunggu waktu zuhur. Sementara nak nunggu tu pula, kita buat pula halaqah zikir ataupun halaqah ilmu, kelas ilmu. Maka dah semua orang tahu dah kelebihan orang yang berilmu. Hari ini kita buka, iaitulah hubungan suratul Lahab dengan suratul Nasr. Muka surat 1116, 1115 dan 1114. 1114, 15 dan 16, iaitu hubungan antara suratul Lahab. Lahab itu sama ada membawa maksud gejolak api, ataupun lahab itu juga disebut oleh ulama sebagai sempena Abu Lahab. Yang kedua ialah suratul Al-Nasr, yang membawa maksud pertolongan. Jadi surah Lahab ni kita dah sebut bulan lepas lah, kenapa dia turun, kepada siapa dia turun. Ya, harap-harap kita boleh faham lah, walaupun tak ingat. Dia ngaji ni nak bagi faham, bukan bagi ingat. Ingat memang tak ingat lah. Itu sebab kalau bini kita tanya, abang ustaz ceramah apa, biasa kita jawab, saya abang faham tapi tak boleh nak terang. Jadi itu mencapai matlamat kita mengaji. Baik, dia capai matlamat tu mengaji sampai makna faham. Dia terang tak boleh, nak terang tu kena ingat. Jadi kita ingat. Baik. Jadi hari ini saya nak cerita sikit tentang latar belakang sikit sebanyak tentang suratul Nasr. Baru kita tahu hubung kait nanti. Tujuan kita mengaji ni tujuan apa? Tujuan nak cerita, nak beri keyakinan. Bukan tak percaya. Kita kalau tak percaya beratlah. Nak bahawa yang susun surah-surah ini adalah
Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin satu-satu surah tu turun memakan masa bertahun-tahun, tetapi dihubung setiap kali turun, bila Jibril baca, Nabi sebut, Jibril baca, Jibril akan sebut ni surah ni, ni surah ni. Walaupun satu-satu surah tu turun bertahun yang berbeza, tapi setiap kali turun, maka Nabi akan, Jibril beritahu, ini petikan surah ni. Maka itulah yang Nabi kumpulkan semua, ya. Jadi kalaulah kata bahawa susunan ini orang yang susun surah-surah ni, tak mungkin akan berkait antara satu surah dan satu surah. Ini mukjizat Quran. Kalau orang tolak lagi Quran, tuan-tuan sampai teliti macam tu, itulah berat sangatlah orang yang tolak Quran. Baik. Suratul Nasr ini turun masa bila, tuan-tuan sekalian? Turun ketika mana pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun yang ke-8 ke-9 Hijriah. Lepas 9 tahun, tahun ke-8 dia pergi berlaku perjanjian Hudaibiyah, tak boleh nak masuk. Hudaibiyah yang kita pergi miqat tu, ya. Dia buat umrah tu, salah satu tempat miqatnya ialah Hudaibiyah. Hudaibiyah ni sempat di situlah Nabi melakukan apa tu, bergerak daripada Madinah tujuan nak buat umrah. Sampai di Hudaibiyah, pakat-pakat pasang niat dah. Tiba-tiba tak dibenarkan masuk oleh Quraisy. Tak dibenarkan masuk oleh orang Quraisy. Rombongan masa tu ialah lebih kurang 10,000. Maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah antara Islam yang diwakili oleh Nabi SAW dan juga wakil daripada Quraisy Mekah. Berlaku perjanjian. Banyaklah dia punya terma-terma perjanjian tu. Tapi yang paling besar sekali ialah tak boleh masuk tahun tu. Kena balik dulu. Jadi apabila apa tu berlaku macam tu, sudah ambil niat umrah kan, maka macam mana tu? Maka sebab itulah maka Nabi pun membayar dam. Sebab tak buat umrah. Dah niat tapi tak boleh buat kerja umrah. Sebab itu berdasarkan kepada pandangan inilah, maka adanya mazhab yang mengatakan bila kita nak berniat umrah, maka di sana ada niat bersyarat, dia panggil. Mungkin tuan-tuan hak periksa pergi umrah akan dengarlah nama dia, niat bersyarat. Apa maksud niat bersyarat? Nawaitu umrata wa ahramtu biha. Sahaja aku berumrah dan berihram kerananya, dan sekiranya aku terhalang, maka disitulah aku bertahallul. Kan ada bersyarat. Jadi kalau antara itu terhalang, tak boleh nak buat, maka tak payah bayar dam. Sebab di mana berhenti, disitulah kira bertahallul. Itu dia panggil niat bersyarat. Antaranya sebabnya adalah kerana mengambil kisah ini. Mengambil kisah apa tu? Perjanjian Hudaibiyah. Baik. Jadi bila dah tak boleh masuk, maka umat Islam balik. Sebahagian besar orang Islam tak berapa gembira dengan terma-terma perjanjian ini. Tak gembira. Sebab nampak bias kepada orang Quraisy. Terutamanya Sayyidina Umar. Umar memang dia tak setuju. Dia nampak semua berat sebelah, dia tak setuju. Tapi sebab Nabi dah putih, angguk jugalah tuan-tuan sekalian. Ya. Antara isi perjanjian Hudaibiyah, saya rasa Ustaz Ridwan Maknur pun cerita dah Hudaibiyah ni lah. Dia lagi special pejam mata. Dia kalau nak ceramah pejam mata baru dia ingat. Kalau dia buka mata dia tak ingat. Betul tak? Dia kalau dia pejam mata tu dia nak share. Jadi semua fakta dia boleh ingat. Tu saya bertanya kat dia, hang jawab periksa pejam mata ke? Dia kata, awak ustaz kata macam tu. Hang hantar kan kalau pejam mata baru dia mari. Jadi mungkinnya masa jawab periksa tu pejam mata dia. Baru ingat. Ridwan Maknur, Ustaz Ridwan Maknur kan ada. Jadi dia mungkin cerita dah tentang Hudaibiyah. Tak apa, saya nak cerita sikit sebab nak kaitkan dengan surah ni, ya. Jadi di antara terma-terma perjanjian Hudaibiyah ni yang tidak selesa oleh sahabat, bukan tolak dah, tak berapa nak selesa, nak tanya takut. Kan? Antaranya ialah pertama, tahun ni tak boleh pergi umrah.
Inilah sedangkan tujuan pergi umrah, tiba-tiba Nabi boleh akur pula. Nah, siapa tak marah? Jalan dah berminggu-minggu dah jalan daripada Madinah nak sampai situ ada 2 minggu tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba dah sampai dekat miqat, tak boleh nak masuk. Siapa tak marah? Tapi Nabi setuju benda ni. Yang kedua, syarat dia boleh pergi tahun berikutnya. Dengan syarat tak boleh bawa senjata melainkan yang bersarung. Boleh bawa senjata, pedang, tombak semua kena ada sarung. Sebab budaya orang Arab ni kalau masuk jalan bawa pisau atau senjata tak bersarung, maknanya nak perang. Nak perang. Okay. Jadi sahabat tak setuju. Macam mana kita ni tak bawa senjata, tiba-tiba mereka serang, kita nak berlaku mana? Logiknya ada. Logiknya ada. Yang ketiga, mana-mana orang Madinah yang pergi ke Mekah, maka tak wajib dihantar pulang ke Madinah. Tetapi mana-mana orang Mekah pergi Madinah, wajib orang Madinah pulang balik. Kan nampak berat sebelah. Ini pun tidak dapat orang panggil diselesakan oleh sahabat termasuk Saidina Umar. Jadi orang Islam yang pergi, orang Madinah pergi Mekah, tak wajib orang Mekah hantar balik. Ada orang Madinah, orang Mekah yang pergi Madinah, dia kena hantar, mesti kena hantar balik ke Mekah. Jadi nampaklah tak berapa nak macam, tak berapa nak balance lah tuan-tuan sekalian, ya. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tak cakap apa. Tak cakap apa. Tak berani nak cakap dengan Nabi. Tak berani. Tak apa dah, ringkas ceritanya, baliklah. Hudaibiyah tuan-tuan sekalian. Maka pada tahun berikutnya, orang Islam hampir 100,000 orang bergerak pergi Mekah. Bila bergerak pergi Mekah, walaupun senjata tak bawa, kan, tapi bilangannya ramai, telah menggerunkan orang Mekah. Jadi orang Mekah ingat orang Islam nak serang, pakat-pakat serah diri belakang. Kita tak boleh lawan. Dia kata 100,000 nak lawan macam mana? Tak boleh lawan. Akhirnya menyerah. Padahal Nabi nak berumrah, nak qada hak tahun lepas. Akhirnya semua orang Mekah tuan-tuan sekalian memeluk Islam. Peluk Islam. Kalau tak peluk Islam pun menghentikan apa panggil permusuhan dengan Islam. Maka ketika itulah tuan-tuan sekalian, selain daripada surah Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, iaitulah juga ayat ini turun, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada kamu pertolongan Allah, yakni dengan al-fatah, pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan tengok, kata Allah, orang ini akan berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbik. Bila kamu dah tengok orang-orang kafir ini masuk Islam, fasabbih, hendaklah kamu memuji Allah. Sebab apa? Kenapa puji Allah? Sebab yang membuka hati mereka menerima Islam ni ialah Allah, bukan kita pun. Jadi pujilah Allah, fasabbih, sucikan Allah Taala, subhanallah, ya. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, dan beristighfar. Saya nak tulis sikit, ya. Ada dua kalimah pada ayat ini. Pertamanya dia sebut fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Ada dua kalimah. Betul? Fasabbih bihamdi rabbik, yakni fasabbih, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir. Ayat 4, maka
memohon ampunlah kepada Allah. Baik. Dua ucapan ini Allah suruh dibaca, dibuat oleh siapa-siapa yang beroleh kejayaan. Walaupun secara khususnya surah ini ialah tentang kejayaan umat Islam buka kota Mekah. Tetapi ulama tafsir kata sebarang bentuk kejayaan yang kita capai mesti diiringi dengan dua kalimah ini. Tuan-tuan kena naik pangkat. Naik pangkat bukan naik tingkat. Dia ada agak tingkat tinggi, pangkat rendah. Dah tak? Tak ada Jadi naik pangkat walaupun duduk turun tingkat. Benar? Jadi bila kita diberikan orang panggil pangkat, itu kejayaan lah ya. Perkara yang pertama sekali kita kena buat ialah kita mengucapkan tasbih kepada Allah. Subhanallah. Kenapa? Kenapa tak Alhamdulillah? Kita harus buat Alhamdulillah. Boleh? Di sini saya tak tulis hari ni. Biasa naik pangkat Alhamdulillah. Teruskan. Ya? Kita pun buat table. Okay? Table top ada table buat lagi ya. Baik. Jadi biasa-biasa kita menyebut Alhamdulillah. Bila dapat kejayaan, dapat apa-apa Alhamdulillah. Kenapa Allah Ta'ala tak tulis sini Fabihamdillah? Maknanya ucapkanlah kamu akan Alhamdulillah. Kenapa dia kata tasbih? Ini kan agak macam di luar kepahaman. Nak biasa Alhamdulillah ya. Dapat pangkat, dapat gaji, dapat bini, dapat anak, dapat kereta, dapat JSP. Jadi semua tasbih. Jadi patutnya Alhamdulillah. Baik. Saya duduk je sebab dia ada beberapa tiga. Nak tulis-tulis lah, yang penting faham, bukan ingat Pertamanya, dalam konteks ini kenapa kita disuruh untuk tasbih menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak beritahu kita kejayaan kita ni tak ada siapa melainkan Allah dah putus dah. Bukan kerana orang ni, bukan kerana orang ni. Dah, Allah tulis siap-siap dah. Jangan ada kerana orang ni. Sebab itu kadang-kadang bila orang tengok kelebihan kejayaan ni bergantung pada manusia, dia sanggup buat apa saja. Tindai orang, rasuah semata-mata nak dapat jawatan, pangkat dan kejayaan yang lain. Jadi kalau kamu tahu bahawa apa yang berlaku pada kamu, kejayaan yang kamu capai ini adalah anugerah pasal Allah, maka tolong tasbih. Jangan ada makhluk dalam apa juga yang kita dapat. Tidak ada makhluk. Makhluk itu cuma asbab saja. Kalau tak ada asbab pun boleh naik juga. Boleh naik juga. Tuan-tuan sekalian. Tasbih. Kemudian kenapa kamu kena tasbih dan istighfar? Kerana kalaulah ada kita terlintas di hati kita ni, hai dia ni yang menyebab aku naik pangkat, tolong istighfar cepat-cepat. Astaghfirullah selalu. Sebab apa? Kita telah, tuan-tuan sekalian, menghilang ataupun cuba nak membawa bahawa apa yang kita capai ini ada campur tangan makhluk. Tak, tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak kata tak, kita naik pangkat sebab seorang ni adalah pegawai seorang. 3 orang yang duduk rapat dengan dia. Kenapa kita? Dia baik 3-3. Kenapa kita? Nampak tak maksud saya? Kalau maknanya macam kita beranak juga. Kalau orang kata nak anak kahwin, ramai yang kahwin tak beranak. Ramai yang kahwin tak beranak. Malahnya kadang-kadang ada juga yang tak kahwin beranak. Itu ramai. Sebab itu tidak ada campur tangan makhluk dalam ketentuan Allah Ta'ala. Kalau ini kita faham, yang tak naik syukur, yang naik dia akan
fasabbih bihamdi rabb wastaghfir. Itu dia. Innahu kana tawwaba. Lepas istighfar, dia sambung dengan innahu kana tawwaba. Innahu itu ganti nama bagi Allah. Innahu. Sesungguhnya dia apa dia? Dia Allah. Kana tawwaba, penerima taubat. Itu sejarah ayat ini. Mari kita tengok hubungan dengan suratul Lahab, surah selepas ni, iaitu surah yang ke 111. Apa kaitannya? Suratul Lahab kita dah baca bulan lepas. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan harta serta kedudukan dia tak boleh tolong dia. Kata Allah, sayasla naran zata lahab, kelak dia akan masuk dalam api yang melojak-gelojak. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula isterinya sebagai pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dan juga sabut-sabutan ataupun benda yang merumitkan tengkok dia. Surah ini cerita tentang Abu Lahab. Surah sebelum itu cerita tentang kejayaan dalam pembukaan berterus. Nak ceritanya, apa kaitannya? Pertama, Islam dan kejayaan Islam tak boleh siapa yang Abu Lahab tu kau punya dia buat, nak halang dakwah Nabi ni sampai. Akhirnya apa jadi? Tak jadi apa. Islam tetap menang, bahkan dia diancam oleh Allah dengan neraka. Nampak kaitan? Jangan siapalah yang nak cuba nak apa? Nak hapuskan cahaya Islam. Sebab Allah Ta'ala dah kata bahawa akan ada orang yang cuba nak hapuskan Islam, tetapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun tidak disukai oleh orang kafir. Baik. Itu kita tengok. Tengok muka surat 1114 bawah sekali. Hubungan surah An-Nas dengan suratul Lahab. Surah An-Nas menerangkan tentang kemenangan yang diperolehi oleh Nabi SAW dan pengikutnya. Sedangkan surah Abu Lahab menerangkan tentang kehinaan dan siksaan yang akan dideritai oleh Abu Lahab dan isterinya sebagai orang-orang yang menentang Nabi. Nampak tak? Allah dah kata kau jangan duk tentang lah. Memang kau masuk neraka, bukan tak benar tak? Macam kita tengok cerita Hindustan. Tak salah kau tembak hero tu, tak tembak lah. Kau pakai gerbang gajah pun tak kena. Dah dekat ni dia boleh helak. Buat habis peluru je. Nak cakap ke pengarah tak payah tembak lah. Makna apa? Dia mesti menang. Itu hubungan dia antara surah Nasr dan juga surah Lahab ataupun suratul Masad, ya. Baik. Ada tak saya tinggalkan satu kerja rumah untuk tuan-tuan bulan lepas? Ada? Ada kan? Ada kan? Ada tulis. Saya suruh cari nama lain bagi surah apa? Ada kerja rumah. Dah buat dosa kerja rumah. Apa dia? Masuk pinggan, selai baju. Baik, nanti ujung saya tanya balik, ingat balik. Jadi itulah hubungannya, bahawa Allah, siapa pun yang menghalang Islam, dia akan tak kalah. Dia akan tewas. Dan orang yang bersama Islam itu akan menang. Sebab itu Said Qutb rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, dia kata apa dia? Perjuangan yang selain daripada Islam memang cepat menang, dia kata. Dan orang akan suka. Sebab manusia kan suka cepat kan? Suka cepat. Lambat-lambat ni tak mahu dia. Betul tak? Semua nak cepat. Masuk kerja je lambat. Lain semua cepat.
Kata betul tu. Baik, jadi semua nak cepat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, menerangkan kepada kita bahawa itulah manusia. Dia nak semua cepat. Nak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang lebih baik bagi kita. Jadi kerana itu pertolongan Allah Taala ini akan turun, bila kita melengkapi syarat-syaratnya. Islam tak akan menang gitu-gitu. Walaupun Allah boleh nak bagi menang tanpa apa-apa, tapi ada syarat-syarat kemenangan. Buka suratul Kafirun pula. Surah Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik. Hubungan antara suratul Nasr dengan suratul Kafirun. Tengok muka surat 1112 bawah sekali. Surah Al-Kafirun menerangkan bahawa Rasulullah SAW tidak akan mengikuti agama orang kafir. Sedangkan dalam surah An-Nasr diterangkan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi itu akan berkembang dan menang. Ni nampak hubung kait dia. Kafirun. Kita ambil cerita sebab apa turun surah Kafirun ni. Kan? Bila Nabi menyeru kepada Islam, menyeru kepada Islam, maka halang-halang semua tak jadi belaka. Sekat tak jadi, halang, seksa semua tak makan belaka. Akhir sekali timbul pula. Cara dia macam mana? Cara dia, mari kita buat baik, buat MOU, buat negotiate dengan Muhammad, kok jadi. Nah, akhirnya berlakulah pertemuan antara orang kafir dengan tuan-tuan sekalian, bukan dengan Nabi, dengan bapa saudara Nabi Abu Talib. Engkau pesan ke anak menakang kau, macam ni lah, tak usah kelahi-kelahi lah. Kita sebangsa, dia kata. Sama bangsa Arab sebangsa, tak putus air dicincang. Apa lagi pepatah nak cerita saudara jangan putus, apa lagi? Tak ada Buat apa gaduh-gaduh, dia kata? Nak kita serumpun bercakap satu bahasa. Jadi buat apa gaduh-gaduh? Jom kita buat negotiate. Macam mana? Hari Isnin kami sembah Tuhan kau. Hari Selasa kau sembah Tuhan kami pula. Bergile-gile. Macam kata Dik Sarimah. Hari ni malam apa? Bini nombor 1 Piramli sama nama? Sama nama? Kak Tipah. Malam ni rumah Kak Tipah. Malam besok rumah Hasnah. Malam berikut rumah Ani. Ani tu Sarimah lah Hari lagi satu Kak Tipah, Hasnah, Ani. Kak Tipah begitulah gila-gilir sampai abang mampus. Jadi begitu negosiatnya orang kafir ni dengan Nabi. Isnin kami pakat pergi sembah kau, Tuhan kau. Selasa kau semua. Begitulah bergila-gila. Menarik tawaran ni. Sebab boleh menghilangkan perbalahan antara bangsa. Satu bangsa boleh gaduh. Nampak tak? Lalu berita ni bawa di Abu Talib pergi jumpa Nabi. Nabi termenung tuan-tuan. Tak jawab. Nabi termenung. Nak jawab macam mana? Logiknya ada kan? Sehinggalah turun ayat. Hei Muhammad, kul. Hei Muhammad. Kul tu maknanya hei Muhammad, tolong beritahu. Kepada siapa? Orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tak pernah pula menjadi
penyembah Tuhan yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin. 2 kali Allah ulang. Maknanya dalam perkara akidah tidak ada negosiasi. Tidak ada. Kita mesti konsisten dengan agama kita. Ada. Sebab itu kalau orang kata, ya tuan-tuan sekalian, kenapa bangsa Melayu berpecah? Memang bangsa Arab yang ada Nabi pun pecah. Bangsa Indonesia pun pecah. Tolong sebut bangsa apa yang tak pecah. Sebut. Tak ada. Dah tu nak harapkan bersatu atas nama bangsa, dia serupalah menunggu kucing bertanduk. Serupalah menunggu ikan keli bersisik. Sama macam menunggu bulan jatuh ke ribut. Apa lagi? Cepat letak. Semua sebut. Terbukti Nabi bangsa Arab berpecah. Padahal bangsa Arab tu Nabi ketuanya. Macam mana pecah? Lalu orang kata, itu dia kafir dengan Islam. Kita Melayu ni Islam sama Islam. Betul. Saya nak jawab ni. Saya tahu ada benda main dekat kepala orang semua. Ya, kita jawab sikit-sikit. Baik. Dalam bangsa Islam tadi ni, tuan-tuan sekalian, dia berpecah. Masa bila pecah? Masa bila tahu pecah? Bila berlakunya peperangan. Perang apa? Perang Badar. Perang apa? Perang Uhud. Sebab di kalangan orang Islam itu adanya golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Sahlul apa? Bahlul. Jadi inilah yang memecah belahkan di kalangan orang Islam. Jadi macam mana nak bersatu? Macam mana nak bersatu? Baik. Jadi nak bersatu ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok komunis, dia kata kalau nak bersatu kan semua ekonomi kena sama rata. Tak? Rakyat bekerja bagi pada pemerintah, pemerintah agih mengikut keperluan. Kau anak 5, ni berat banyak ni, gula banyak ni, baru sama rata. Akhirnya lingkup dah komunis, lingkup komunis. Ya, mari pula kapitalis, buka seluas-luasnya penguasaan ekonomi. Tuan-tuan sekalian, akhirnya timbullah golongan yang kaya terus kaya, golongan miskin terus menjadi papa keran. Tak selesai juga masalah masyarakat. Maka tinggal satu saja tinggal. Apa dia? Islam. Inilah yang dibincangkan, yang difahamkan. Tak? Macam juga dengan hukum yang lain. Kita dah pakai undang-undang British ni lama dah, kan? Sejak daripada 1957 sampai sekarang dah 50 tahun lebih dah. Undang-undang British. Tak ada satu pun undang-undang ataupun jenayah yang kita buat ini semakin berkurang. Tak ada, ya. Ni sekarang ni kes bunuh, ya ilaha illallah. Tuan-tuan sekalian, ya, senang-senang je kelar-kelar, ya. Dia buat macam ikan, tuan-tuan sekalian. Ada macam. Jadi tak selesai. Zina pun macam tu, arak pun macam tu, rompak pun macam tu, rogol pun macam tu, semua pun tak apa. Jadi tinggal satu lagi yang orang tak cuba. Iaitulah undang-undang Islam. Nah, undang-undang Islam, itulah orang tak cuba lagi. Tak? Patut bukan kita cuba, kita terus buat. Baik, tak apalah. Jadi apa kaitannya antara surah pertolongan dengan surah kafirun? Kaitan yang pertama, tuan-tuan sekalian, bahawa untuk nak berjaya tidak ada kompromis dari sudut akidah. Maknanya untuk kita nak buat sesuatu syariat Allah, tak perlu ambil kira pandangan orang yang kafir. Tak payah fikir. Orang kafir sampai bila-bila pun dia tak setuju. Jangan duk kira. Kalau dia setuju, lama dah dia masuk Islam. Tak usah duk tunggu dia setuju baru kita nak boleh buat. Tak. Nampak? Tengok ni penegasan ni. Ada? Jadi macam hari ni kita sebut tuan-tuan sekalian, kan?
Kenapa ada orang bukan Islam yang bantah pelaksanaan hukum syariat Allah? Bantah, nak bantah-bantah tak? Tak. Patutnya dia tak boleh macam gitu. Nah, sebab kita pun tak boleh bantah agama dia. Sebab itu kalau patung, tak boleh musnahkan patung yang ada dalam rumah ibadat orang kafir. Haram kita punahkan. Masuk apa tu, rumah ibadat orang bukan Islam, tengok patung kita pecahkan. Hukum dia haram, berdosa. Sebab itu rumah ibadat dia, tak boleh campur. Maka hari ni dalam negara kita, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak tak apa. Tuan-tuan pernah kena kan jam dekat Batu Kip Boleh tak kita marah? Tak boleh. Tak boleh marah. Itu adalah perasaan agama dia. Macam kita juga buat berharap maulud Nabi. Tak boleh marah dia. Nah, jadi kita perlu minta persetujuan dia tak? Tak perlu. Dia ada minta persetujuan kita tak? Sampai jam kat Batu Kip tu? Tak ada. Dia ada minta persetujuan kita tak? Dekat kubur, dekat taman apa tu? BTS tu? Kubur Cina tu? Kan tak gomel jam juga situ bawah ni. Macam kita nak mati juga. Punya jam situ. Kan dia bakar duit tu. Jadi dia perlu tak minta dengan kita? Tak perlu. Kita pun tak boleh bantah kat dia. Jadi kenapa nak bantah bila kita nak buat agama kita? Kenapa nak bantah? Dia bukan babitkan orang lain. Dia babitkan hanya orang Islam saja. Dan benda tu telah dipraktis hari ni. Tak ada orang query pun. Nak. Kalau kau nak query, kau pergi masuk query. Hari ni. Nah. Kalau perkhalwatan berlaku antara salah seorang yang Islam, salah satu yang bukan Islam, akan balik. Tadi saya jumpa dengan Ozi, satu daerah. Saja tanya je. Datang sini, tengok ada tulis dekat IC, Hindu kata Buddha kan. Ada kata balik. Tak boleh buat apa. Tidak ada peruntukan. Yang kena perempuan atau laki-laki, pasangannya yang beragama Islam. Tak ada marah pun. Masalah? Tak. Jadi hari ini dalam suratul Kafirun Allah mengatakan bahawa apa yang Islam suruh buat, orang Islam kena buat. Tak perlu kita minta izin kepada mereka yang bukan Islam. Tak payah. Nak tunggu dia izin sampai kiamat. Dia takkan setuju. Ni kita nak buat. Macam kita buat maulud, macam kita buat masjid, macam kita buat apa tu, berarak selawat maulud, macam kita buat macam-macam lain. Maka tak boleh bantah. Macam tu juga dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nampak hubungannya antara surah Nasr dengan suratul Kafir. Itulah jalan kejayaan. Apabila kamu niat nak melaksanakan syariat Allah, maka insya-Allah Allah tolong. Sebab itu Allah Taala dalam Al-Quran menyebut apa dia? Allah Taala kata fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Buat apa yang aku perintah, pedulikan orang-orang yang musyrik. Nampak? Pedulikan orang yang musyrik. Sebab selagi mana syariat tidak terlaksana, maka kita semuanya, tuan-tuan sekalian, dikira berdosa. Kalau kita tidak langsung memikirkan bagaimana nak laksanakan syariat Allah. Fikirlah macam-macam cara. Yang cikgu tanamkan kepahaman, tak? Yang ini masing-masing berperanan untuk nak pastikan bahawa syariat Allah Ta'ala. Adapun yang bersangkutan dengan perselisihan dari sudut perundangan negara, itu kita boleh ubah, tuan-tuan sekalian. Kita boleh ubah dan pindah. Ya, boleh pindah, tak ada masalah. Cuma sekarang ni nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Itu saja. Jadi itu hubungannya antara suratul Nasr dengan surah Al-Kafirun. Itu satu. Yang keduanya, surah Kafirun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwahnya. Ini kemuncak dah. Dah tak boleh dah nak serang menang, tuan-tuan sekalian. Dah tak? Suruh halang tak mau. Tawar jadi raja, Nabi tak mau. Tawar jadi orang kaya, Nabi tak mau. Semua tawar tak nak. Akhir sekali agak bekerja sama. Maka inilah Allah Ta'ala turun, lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Dah, sudah tak ada. Maknanya apa dia?
Apa istilah sekarang ni? Apa maksud lakum dinukum waliyadin ni? Masa maksud istilah sekarang apa dia? Kita boleh bersetuju di atas perkara yang kita tak bersetuju. Faham? Faham? Saya betul faham. Kita boleh bersetuju di atas perkara yang kita tak setuju. Nampak tak? Maknanya apa? Kita tak setuju kan? Agama kafir kita tak setuju dan dia pun tak setuju agama kita. Betul? Kita tak setuju agama kafir, kafir pun tak setuju agama kita. Tapi boleh gaduh tak? Tak boleh gaduh. Kita mesti bersetuju untuk menerima perkara yang kita tak setuju. Dia tak setuju Islam. Tak apa, engkau tak setuju, itu hak kau. Kami boleh terima engkau tak setuju. Tetapi kamu juga kena setuju dengan kami tak terima engkau punya agama. Jangan gaduh-gaduh. Itu maksud dia. Ya? Jadi kita nak buat syariat Allah. Jadi engkau kena terima kehendak kami. Sebab ini tuntutan agama kami. Kamu kena setuju dalam perkara yang kamu tak setuju. Sebagaimana kita setuju dalam perkara yang dia tak setuju. Setuju? Pening. Jadi begitukah lakum dinukum waliyadin tadi ni? Bagi kamu agama kamu, goheklah kamu. Bagi kita agama kita. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Itulah bendanya yang kita nak sebut kaitan antara suratul kafirun dengan surah An-Nasr. Baik. Tengok pula hubungan antara suratul kafirun dengan suratul Al-Kautsar. Muka surat 1110 dengan 1112. Mari kita tengok. Hubungan surah Al-Kautsar dengan suratul kafirun. Dalam surah Kautsar, Allah memerintahkan agar memperhambakan diri kepada Allah. Sedang dalam surah Kafirun, perintah tersebut tandasnya apa? Dibuang. Perintah tersebut tak, maknanya kita tengok dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Allah dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang-orang yang terputus. Maksud terputus ialah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah Kafirun ni khusus untuk orang kafir dalam pertembungan dengan orang Islam. Orang kafir dengan orang Islam bertembung, itu biasa. Adapun dalam suratul Al-Kautsar, Allah nak melihat pertembungan antara Islam dengan Islam. Nak ceritanya Islam dengan Islam pun dia boleh balas. Dari sudut apa? Ketaatan kepada Allah. Ada yang semayang, ada yang tak semayang. Balahlah tu. Betul tak? Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Berbeza tu. Okey, sebab itu kita tengok dalam ayat ini, tengok. Inna a'tainakal kautsar. Ini orang kafir, ini orang Islam ni. Aku bagi nikmat kau banyaklah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka kalau kau tahulah nikmat yang aku bagi ni, fasalli. Tolong semayang. Tolong semayang. Kalau kau merasakan nikmat aku bagi ni banyak, tolong semayang. Sebab itulah ibadat tanda syukur yang paling besar ialah semayang. Kerana itu Nabi semayang pecah-pecah kaki. Orang tanya sebab apa pecah kaki? Kamu masuk surga, kamu dah maksum, tak ada dosa, kenapa semayang macam ni sekali? Nabi kata, tak boleh ke aku nak jadi orang bersyukur? Jadi di atas nikmat tu syukur. Syukur yang paling utama melaksanakan perintah Allah. Pelaksanaan perintah Allah dalam bersyukur ialah semayang. Jadi semayang. Nampak? Tuan-tuan, one heart. Dan tolong buat korban.
Ayat ini mazhab Hanafi menjadikan hujah bahawa korban itu wajib. Sebab digabungkan antara semayang dengan korban. Fasolli li rabbika wanhar. Semayang kemudian sembelih. Hukum dia wajib sembelih. Mazhab Hanafi. Tapi hak nama Hanafi tak apa. Hak bermahak Hanafi. Wajib korban. Bagi yang mampu lah. Tak mampu dia tak payah korban. Bagi yang mampu. Bagi mazhab Syafi'i, bagi dia ialah sunat muakkad. Tetapi kalau dia mampu dia tak buat, Nabi kata tolong jangan bagi dia hampir rumah ibadat ini. Maknanya jangan bagi dia semayang raya. Sebab apa? Sebab kenapa kau semayang raya? Sunat muakkad kan? Dah tu kalau sunat muakkad kau datang, kenapa kau tak buat korban? Korban juga kan sunat muakkad. Tu Nabi kata jangan bagi dia hampiri rumah ibadat ini. Bukan Nabi nak halang sampai tembak dah. Buat perbandingan. Kalau kamu mampu tapi tak buat korban, tiba-tiba mari semayang terhegih-hegih mari semayang raya, untuk apa? Untuk ambil sunat muakkad. Yang korban kau tak buat tu, apa hal? Nampak tak? Sebab itu macam mana nak bolehkan kita tiap-tiap tahun buat korban? Pertama, ni kena niat dah. Tahun ni buat korban. Tak kira lah kat mana kau nak buat tu, pulang kat kau lah. Kau nak buat Malaysia ke, nak buat Kemboja ke, Sudan ke. Kalau ada orang dekat atas planet Pluto pun boleh kau nak buat korban situ. Tak kisah mana kau nak buat lah. Satu, kena niat. Yang kedua, jangan duk berasa banyak sangat amalan kita dengan korban ni. Tu kadang-kadang kenapa tak buat tahun lepas dah buat. Nampak tak? Tahun lepas dah buat. Baik. Imam Ghazali kata, untuk kita terus konsisten dalam beramal, apa jadinya? Jangan anggap besar apa yang telah kita bagi. Contoh kita ambil, kita bayar zakat, contohnya sejuta zakat kita. Banyak tak sejuta? Banyak tak? Banyak RM1 bukan RM1. RM1 baru RM290 lebih kurang. Baik, RM1 banyak tu kan? Banyak. Sebenarnya sikit je tu. Kenapa sikit? 100,000 tu cuma 2.5% daripada harta yang Allah bagikan kau. Bukan 25%. 25% itu kan penasihat sidik segar kan? Kita rasa sejuta tu banyak kan? Rupanya sikit, 2.5. Berapa reta tu? Kau orang kan meja matematik kan? Agak-agak berapa reta ni? Kalau zakat sejuta, lebih kurang 40 juta ya? Lebih kurang 42 juta. Contoh sekalian. Daripada reta kau 40 juta lebih, sejuta kau bagi tu kan, banyak tak? Tak banyak, 2.5%. Bila kita faham ini, baru kita rasa, ya Allah, banyaknya nikmat yang Allah dah bagi ke aku. Itu nampak tak? Baik, ambil itu kan sudah 2 juta kan? Ambil zakat fitrah RM7 sekepala. Kalau kau ada kepala satu, kalau 2 kepala sini, hukum dia tetap satu. Dalam kitab fiqh sebut, bagaimana kalau orang yang lahir kepala 2? Apakah dia kena bayar RM14? Atau sebab kan fitrah itu tukar kepala kan? Tetap. Baik. Jadi kita bayar RM7. Nah, RM7 tuan-tuan sekalian. Anak kita 10, RM70. Campur kita laki bini jadi 12, ya tak? Baik. RM70 jadi RM84. RM84. Besar ke RM84 ni? Tak besar. Tak besar, tuan-tuan. Banding dengan orang yang tak ada anak, tuan-tuan. Anak ini boleh doa kat kita. Anak ni boleh mandi jenazah kita. Anak ni menjadi imam sembahyang jenazah kita. Anak ni insya-Allah bila kita susah dia boleh tolong. Apa sangat RM7, tuan-tuan. Nak banding anugerah nikmat tadi ni. Nak bayangkan orang tak ada anak, tuan-tuan sekalian. Nak bayangkan orang tak ada anak.
Macam mana? Jadi besarnya nikmat Allah. Bila kita nampak ini, kita akan rasa, ya Allah, RM7 ni bukanlah bayarannya. Bukan bayarannya. Jadi itulah macam yang sebut sini pasal tolong semayang. Duk rasa semayang kita banyak sangat ya tuan-tuan sekalian. Tolong tengok semayang Nabi. Oh, dia Nabi, tak boleh campur dengan dia. Tak apalah. Kita ambil tok-tok guru kita, tuan-tuan sekalian. Tengok tok-tok guru kita semayang macam mana, tuan-tuan. Masih duk bawa kampit plastik tu semayang jemaah lagi. Nah, kita ada bawa bekas air kencing? Ada bawa semayang tu? Ada, bawa rukuk je. Itu pun tak apalah. Mudah-mudahan malaikat tak nampak. Jadinya, bila kita memikir tok-tok guru kita, sahabat-sahabat kita, ya Allah banyaknya semayang aku ni apa, tak ada apa semayang aku buat, tak ada apa, maka kita akan tambah. Fasolli li rabb. Kalau kau mensyukuri nikmat aku, tolong semayang. Sebab tu orang yang tak semayang, dia anggap dia kufur nikmat. Walaupun ada yang mengatakan kufur terkeluar daripada agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja tinggal semayang, maka dia ternyata kafir. Maka kafara di sini ditafsirkan oleh jumhur ulama sebagai kufur nikmat. Tetapi kalau dia menafikan kewajipan semayang, baru kafir sungguh. Dia kata tak wajib semayang ni, baru kafir. Tapi kalau dia cuma malas, dia maksud kafara dalam hadis ini ialah kufur nikmat. Berapa banyak dah nikmat aku bagi, tolong semayang. Sebab itu celek je mata tuan-tuan sekalian, ada semayang subuh. Untuk apa? Syukur nikmat kita hidup. Kenapa Allah bagi hidup kita hari ni tuan-tuan sekalian? Pertamanya Allah nak beritahu ni untuk motivasi kita. Apa yang sebenar tu hikmahnya Allah Ta'ala yang tahu kan. Ni untuk motivasi kita. Kenapa Allah hidupkan kita hari ni? Kerana kalau Allah matikan kita semalam, kita mungkin masuk neraka kerana amalan kita tak cukup. Allah bagi peluang sehari lagi untuk tambah amalan. Yang kedua ni untuk motivasi kita juga. Kenapa Allah hidupkan kita sampai hari ni? Sebab kalau Allah matikan kita besok, banyak benda dosa yang kita tak taubat, maka sesaralah kita dalam kubur. Allah bagi peluang hari ni, tolong taubat di atas dosa yang telah kita buat dan kita belum taubat. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Baru kita tak buat dosa baru. Ni dosa lama tak taubat, kau tambah dosa baru lagi. Macam mana? Nampak tak tuan-tuan? Jadi nikmat segala yang Allah tu, bangun saja pagi, pak sembahyang subuh dah. Lepas tu pergi kerja. Allah tak suruh kita sembahyang tak kerja. Masuk kerja. Sampai zuhur dah. Waktu orang makan. Waktu zuhur makan kan? Hak 10 tu lain. Tu kau makan tu mengebreak. Nah, lunchnya makan tengah hari. Kenapa ada sembahyang? Tolong ingat, ramai orang yang tak ada makan tengah hari. Kamu Allah bagi makan tengah hari, kenapa tak sembahyang zuhur? Asar, waktu bila tu? Minum petang. Bentar Mana ada orang makan pukul 10 nama minum petang? Dia panggil high tea lah. High tea tu minum petang High tu mana? Baik. Jadi ketiga orang lain makan karipap, kopok lekor, sekian apa lagi? Lompat tikam, itik berendam, saya itik, puteri mandi, sekalian, badak sumbu, kuih badak, ya. Silap cakap. Masa tu ada solat asar. Maghrib waktu apa? Waktu ni Nabi makan. Nabi tak makan selepas waktu maghrib. Cuba baca cara Nabi makan. Nabi tak makan lepas maghrib, tak makan. Dia makan sebelum maghrib. Ketiga orang lain makan. Ketiga kamu boleh makan malam. Kenapa kamu tak sembahyang maghrib?
dan isyak apa tuan-tuan sekalian? Isyak tak ada makan kan? Tak ada makan isyak. Siapa atas pada pukul 12 tu? Pukul 9. Tak? Ya, baik. Isyak ni kata ulama, kenapa diwujud ke isyak? Kerana syukur. Syukur kita, Allah Allah hidupkan kita sehingga kepada kita boleh tidur balik. Tadinya awal kita bangun, akhirnya kita boleh tidur. Ramai orang yang paginya bangun, pukul 12 sudah mati. Pukul 10 sudah mati. Pukul 1 sudah mati. Tapi Allah panjangkan umur kita sampai ke isyak. Sebab apa? Sebab apa? Supaya sebelum tidur kita buat sesuatu yang akan dengannya kita mendapat rehat dan mendapat buat pahala. Tanpa buat apa-apa, tidur je. Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Tak baca Quran, tak baca apa benda, ya, jahat pun tak buat, mogok pun tak buat, masa tidur. Jadi, tapi dikira pahala sebab kita mulakan dengan bismillah. Makanya Allah bagi pahala yang paling mudah, iaitu tidur. Apa kerja yang semayang kena bangun tunduk kan? Puasa kena tahan lapar ya tuan-tuan sekalian. Sedekah kena cari duit nak bagi ya. Tidur apa susah? Apa susah tidur? Pahala Tuhan nak bagi dalam kerja yang paling mudah, tidur. Tambah-tambah tidur dalam kelas lagi bagus. Jadi itulah rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita. Syukurilah hari ini kita Allah bagi hidup kerana Allah sayangkan kita. Tolong hargai kasih sayang Allah Ta'ala sebelum Allah tarik kasih sayang pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.